Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan limpah rahim dan kasih sayangnya. Sekali lagi kita dapat bertemu pada petang ini bagi meneruskan pembacaan kita daripada Al-Quran Al-Karim melalui tafsir Al-Jalalain daripada surah Ibrahim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan limpah rahim dan kasih sayangnya memberi kepada kita kefahaman, memberi kepada kita cinta dan kasih kepada Al-Quranul Karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. Kita sambung pengajian kita pada petang ini setelah kita selesai pada firman-Nya wa yabghunaha iwajah, wa yabghunaha iwajah, wa yabghunaha iwajah. Ha, dhamir ha kembali kepada perkataan as-sabil. Iwajah telah ditakdirkan dengan makna isim fa'il. Ini yang dilakukan dalam tafsir Al-Jalalain. Dan ada satu lagi tafsiran, wa yabghunaha ditafsirkan dengan wa yabghuna laha. Ini ada suatu kaedah dalam nahwu, dalam lughah yang dipanggil isal, iaitu menghadzafkan huruf jar yang sepatutnya menjadi silah kepada maf'ul. Kemudian maf'ul yang telah dihazafkan huruf jar disambung terus dengan fi'il. Asalnya wa yabghuna laha, dihazafkan lam, kemudian diisalkan, disambung maf'ul yang sepatutnya menggunakan silah lam dengan fi'il. Dalam surah Al-Kahfi, walam yaj'al lahu iwaja, telah ditafsirkan iwaja itu sebagai ikhtilafan wa tanaqudan. Ikhtilafan
wa tanaqudan. Cumanya yang di dalam surah Al-Kahfi itu lahu merujuk kepada kitab, lahu merujuk kepada Al-Quran. Yang di dalam surah ini laha merujuk kepada sabil, iaitu sabilillah, iaitu sabilillah. Cuba kita perhatikan antara dua i'rab. I'rab yang pertama wa yabghunaha. Ha, dhamir ha tidak dikembalikan kepada sabilillah, tetapi dhamir ha itu kembali kepada perkataan as-sabil yang difahami secara mafhum. Ini salah satu fan dalam ilmu nahu, sekaligus perlu diambil perhatian juga di dalam tafsir Al-Quran. Seperti mana saya telah memberi tambih antara muhimmah dan tanggungjawab ketika mempelajari ilmu tafsir, mencari marja' dhamir. Berdasarkan tafsiran yang pertama, ha kembali kepada suatu lafaz yang tidak disebut sebelum ini, tetapi difahami secara mafhum. Marja' dhamir seperti ini sebenarnya wujud di dalam lughah Arabiyah. Tidak semestinya marja' itu dia disebut secara sarih, tetapi kalau ia dikira ada secara takdir, secara mafhum, maka sah dikembalikan marja' dhamir kepadanya. Contoh yang masyhur dalam masalah ini adalah berkenaan dengan satu ayat yang berbunyi berkaitan dengan Nabi Sulaiman alaihi salam yang sibuk dengan memeriksa kuda-kudanya, dan akhir sekali Quran menyatakan hatta tawarat bil hijab, hatta tawarat bil hijab. Cuba kita perhatikan ayat hatta tawarat bil hijab. Ulama mengatakan tawarat ini, hiya yang ada dalam fi'il tawarat, kembali kepada matahari. Namun kalau kita lihat pada ayat yang sebelumnya, tidak ada langsung perkataan asyams, iaitu matahari. Maka tawarat, dhamir yang ada di dalam tawarat kembali kepada makna matahari yang difahami daripada siyak penceritaan. Maka begitulah juga dalam ayat ini, ha kembali kepada as-sabil. Sedangkan dalam ayat sebelumnya hanya disebut perkataan sabilillah. Disebut perkataan sabilillah, iaitu perkataan sabil yang diidhafatkan kepada lafaz jalalah. Sedangkan yang ditafsirkan oleh pengarang Jalalain as-sabil secara mutlak. Maka daripada mana datangnya marja' dhamir as-sabil sedangkan ia tidak disebutkan? Maka ia dapat difahami dengan mafhum, iaitu ini yang kita gelar sebagai marja' dhamir yang difahami secara mafhum. Kerana ayat yang sebelumnya menyatakan wa yasudduna an sabilillah wa yabghunaha 'iwaja. Apabila siyak ataupun konteks ayat menyatakan bahawasanya orang-orang kafir itu mereka menghalang daripada jalan Allah, wa yabghunaha. Jadi ha itu secara konteksnya, kalau mereka halang daripada jalan Allah, maka sudah tentu mereka tidak mahu jalan Allah. Mereka mahu jalan yang lain. Maka jalan yang bagaimana yang mereka mahukan, ini dia. Ini dia punya muqabalah dia. Wa yasudduna an sabilillah. Muqabalah dia, muqabilnya wa yabghunaha 'iwaja, ay wa yabghuna as-sabilal mu'wajjah. Mereka halang daripada jalan Allah dan mereka mahukan jalan yang bengkok. Jalan Allah lurus, mereka tidak mahu, mereka halang. Yang mereka mahukan jalan yang
bengkok. Nampak? Dan iwaja, kalau i'rab ha itu dikembalikan kepada as-sabil secara mutlak, maka iwaja itu i'rabnya adalah hal. I'rabnya adalah hal. Dan kita mempelajari dalam ilmu nahwu, hal tidak datang dalam bentuk masdar. Sekiranya hal, maka perlu ditakwilkan kepada isim mushtaq. Maka tafsir Jalalain telah mentakwilkannya iwaja itu dengan makna mu'waja. Nampak? Isim mushtaq. Isim mushtaq. Kalau kita tafsirkan dengan tafsiran yang kedua, kita tidak perlu takwil iwaja itu dengan makna isim mushtaq. Dia kekal dengan makna masdarnya, cuma di sini dia ada takdir. Beza i'rab yang kedua perlu ditakdirkan. Ditakdirkan apa? Ditakdirkan di sana ada lam silah yang dihazafkan. Wa yabghuna laha, wa yabghuna laha, kena ditakdirkan begitu. Mungkin kita boleh katakan pengarang Jalalain memilih i'rab yang pertama kerana kaedah dalam i'rab yang kurang takdirnya lebih baik berbanding yang perlu ditakdirkan. Apa maksud perlu ditakdirkan? Perlu ditakdirkan ada huruf jar yang mahzuf. Huruf jar yang mahzuf ni dia dikira keluar daripada asal, kebiasaan. Maka memilih i'rab yang kurang takdirnya sebenarnya lebih bagus. Mungkin kita boleh katakan itu wajah pengarang Jalalain memilih i'rab yang pertama. Walaupun i'rab yang pertama memerlukan untuk kita takwilkan. Takwilkan iwaja dengan makna isim mushtaq, ia lebih ringan daripada mentakdirkan lam yang mahzuf. Ingat peringatan tentang bagaimana mengi'rab Al-Quran. Ada kaedah-kaedahnya yang telah disebutkan berdasarkan rujukan daripada kitab Al-Qawaidil Asasiyah fi Ulumil Quran. 3 sifat yang ada pada orang kafir yang disebut di dalam ayat ini, yang mereka ini telah disebut sebagai fawailul lil kafirina min azabin syadid. Dan azab yang pedih kepada orang-orang kafir yang macam mana? Dia ada 3 sifat. Pertama, alladzina yastahibbuna al-hayatad dunya. Mereka begitu berlebihan dalam mengutamakan dunia sehingga membelakangkan akhirat. Sifat yang kedua, wa yasudduna an sabilillah. Bukan setakat itu, mereka bukan hanya melakukan hal sendiri dalam mencintai dunia, tetapi mereka juga melakukan kerja-kerja menghalang daripada jalan Allah. Yang ketiga, mereka bukan sahaja menghalang daripada jalan Allah, mereka mahu merosakkan agama itu sendiri. Ada orang dia sekat orang lain pergi kepada agama Islam, tetapi dia tidak melakukan kerja-kerja merosakkan agama Islam. Tetapi puncak kepada kesesatan yang dilakukan oleh sebahagian orang kafir, dia inginkan agama Islam itu dilihat tempang, iwaja. Dilihat apa? Dilihat tempang. Kalau i'rab yang kedua tu iwaja, itu i'rabnya maf'ul. Arif Hakim. Wa yabghuna laha iwaja, i'rabnya maf'ul kepada yabghuna. Kalau yang pertama dia hal kepada ha. Wa yabghuna ha iwaja, hal. Hal kepada dhamir. Okey? Maka ada 3 sifat. Apabila 3 sifat itu ada, di hujung ayat itu mengatakan ulaika fi dhalalin ba'id. Ulaika fi dhalalin ba'id. Berdasarkan i'rab alladzina yastahibbun sebagai mubtada', maka ulaika adalah mubtada' sani, fi dhalalin ba'id khabar kepada mubtada' sani. Mubtada' sani dan khabarnya menjadi khabar mubtada' awal. Okey? Ini berdasarkan i'rab alladzina sebagai mubtada'. Adapun sekiranya
kita mengerabkan alladzina sebagai na'at, sifat kepada al-kafirin, maka ulaika fi dhalalin ba'id, hukumnya adalah jumlah istinaf. Ulaika fi dhalalin ba'id. Ulaika, apakah nilai balaghah yang ada di dalam ayat ini? Apakah nilai balaghah yang ada? Membaca Al-Quran, untuk dapat tadabbur perlu lihat nilai balaghah. Barulah rasa itu dapat kita kecapi. Kalau ingin dibuat perbandingan, sekarang ni kita masuk pada tafsiran ayat ulaika fi dhalalin ba'id. Ulaika di dalam ilmu balaghah, dalam ilmu lughah, dia adalah isim isyarat. Dia adalah isim isyarat. Isim isyarat, antara peranannya untuk ta'zim. Kalau isyarat itu ba'id, kalau isyarat itu ba'id, maka dia ada apa? Menggunakan isim isyarat ba'id untuk menyatakan ta'zim. Ini salah satu daripada faedah isim isyarat lil ba'id. Contoh yang masyhur yang diberikan ialah dalam surah Al-Baqarah ayat pertama, Zalikal kitabu la raiba fi. Zalikal kitab. Cuba lihat dalam tafsir. Zalikal kitab. Tidak digunakan hadzal kitab, tetapi digunakan zalikal kitab. Hadzal kitab isyarat, isim isyarat yang menunjukkan kepada dekat. Dan yang kedua, zalika. Di situ ada lam. Lamul bu' dipanggil. Lam yang menunjukkan kepada jauh. Bila kita lihat kepada tafsiran, digunakan isim isyarat ba'id untuk menunjukkan tingginya kadar kedudukan kitab tersebut. Kitab itu, dia punya bahasa dia. Kitab itu ditunjuk kepada isyarat jauh, nak menunjukkan nun jauh tinggi kedudukan kitab ini. Semasa kita baca ayat Alif Lam Mim Zalikal kitab, dapatkan rasa zalikal kitab. Dapatkan rasa yang ingin disampaikan daripada isim isyarat ba'id, daripada ayat zalikal kitab. Kitab itu memberi suatu makna yang mendalam dalam hati, yang menunjukkan bahawasanya tingginya kedudukan kitab itu, iaitu Al-Quran Al-Karim. Dalam konteks ayat ini, kalau kita boleh membuat perbandingan dengan awal juga daripada surah Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika, nampak? Dapatkan rasa perkataan ulaika. Ulaika. Dalam ayat ini, ulaika hendak menyatakan tingginya kedudukan mereka yang bersifat dengan alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna salah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minun, dan seterusnya. Ulaika isim isyarat ini nak menunjukkan ta'zim, yang nak menunjukkan tingginya darjat. Tidak digunakan perkataan hum, tapi ulaika isim isyarat ditunjukkan. Mereka itu. Kalau perbuatan itu baik, maka dia adalah puncak kepada membesarkan. Kalau mereka itu melakukan perbuatan yang buruk, digunakan perkataan ulaika menunjukkan mereka kejahatan. Nampak tak? Ulaika dalam surah Baqarah ingin menunjukkan ketinggian orang yang bersifat dengan sifat al-muttaqin. Dalam ayat ini, ulaika hendak menerangkan jauh mereka telah sesat. Ulaika, mereka itu yang bersifat dengan alladzina yastahibuna al-hayatad dunya, yang bersifat dengan wa yasudduna an sabilillah, yang bersifat dengan wa yabghunaha iwaja, ulaika. Jadi kita dapat tak dia punya
rasa daripada ulaika, isim isyarat. Ulaika fi dhalalim ba'id. Ayat ini, ulaika di sini, apabila didatangkan ulaika, sebenarnya boleh sahaja didatangkan hum fi dhalalim ba'id. Penangan daripada hum fi dhalalim ba'id berbanding ulaika tidak sama. Tidak sama. Ulaika bila isim isyarat itu dibawa, maka dia ada memberi makna ba'id, jauh sekali kesesatan mereka. Dalam masa yang sama, mereka ini telah ditaksiskan, ditakyinkan, ditentukan. Ulaika. Ayat ulaika fi dhalalim ba'id ini mengandungi unsur balaghah yang tinggi yang ingin menunjukkan kemuncak kesesatan. Cuba kita perhatikan. Ada berapakah unsur-unsur takkid dalam satu ayat ini? Ulaika fi dhalalim ba'id. Untuk faham ini, kita kembali balik kepada surah Al-Baqarah. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Di dalam ayat ini, di situ ada unsur takhsis, ada unsur ta'yin yang tinggi. Ulaika digunakan jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah ini, apa beza jumlah ismiyah dengan jumlah fi'liyah dalam ayat? Bila ayat Quran kita baca, kena tengok yang mana jumlah ismiyah. Dapatkan rasa jumlah ismiyah ketika membaca jumlah ismiyah. Dapatkan rasa jumlah fi'liyah ketika membaca jumlah fi'liyah. Rasanya lain. Contohnya, ketika kita membaca ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna, ada beza. Innallaha wa malaikatahu musalluna. Innallaha wa malaikatahu yusall. Apa beza musalluna dengan isim, dengan yusalluna dengan fi'il? Ketika kita baca innallaha wa malaikatahu yusalluna, dapatkan rasa ayat yusallun. Bila ayat itu didatangkan dengan fa'il, dia memberi makna yatajaddad. Dia memberi makna istimrar. Yang kalau kita boleh terjemahkan dalam bahasa Melayu, dia akan diterjemahkan dengan sesungguhnya Allah dan malaikatnya sentiasa berterusan, tidak putus-putus berselawat kepada Nabi. Itu faedah daripada jumlah fi'liyah. Itu faedah daripada jumlah fi'liyah. Adapun jumlah ismiyah, faedahnya untuk menyatakan subut, bahawasanya telah sabitlah, telah menjadi sedaging, telah menjadi sebati antara musnad dengan musnad ilaih, untuk isbatkan. Maka dalam ayat ulaika ala hudam min rabbihim, di dalam ayat ini digunakan jumlah ismiyah pada mubtada', hatta di dalam khabarnya, untuk nak menyatakan subutnya, telah sabitlah berada di atas petunjuk bagi mereka-mereka itu. Subut. Telah sabitlah berada di atas petunjuk bagi mereka-mereka itu. Wa ulaika, diulang balik. Nampak? Ini satu bentuk takkid ni, diulang balik isim isyarat. Wa ulaika, kemudian didatangkan hum. Hum ini dipanggil dalam ilmu balaghah dan ilmu nahu dhamirul fasal. Apakah faedah dhamirul fasal dalam balaghah? Dhamirul fasal dalam balaghah faedahnya adalah apa? Dhamirul fasal dalam bahasa Arab, dalam balaghah memberi faedah takkid. Ulaika humul muflihun. Kemudian khabar didatangkan ma'rifah pula. Khabar didatangkan ma'rifah, maka berganda-ganda takkid nak menyatakan kejayaan, berada di dalam kejayaan, berada di dalam kejayaan. Kalau begitu kita boleh terjemahkan dalam bahasa Melayu. Kita dapatkan rasa untuk faham orang yang bersifat dengan beriman dengan ghaib, dan wa yuqimuna salah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wabil akhiratum yuqinun. Mereka ini berada di atas puncak hidayat, dan mereka ini adalah
mereka ini memang sebenar-benarnya orang yang berjaya. Kalau kita nak lahirkan makna wa ulaika humul muflihun. Kita cuba tafsirkan ayat Al-Quran berdasarkan kaedah. Kita belum sampai tahap khawatir, ilhamat, belum. Akan ada orang yang mana dia memang ada berdasarkan khawatir. Dia baca ayat, apa khawatir yang dicampak, dilimpahkan hati dia. Tapi kita tahap mubtadiin, kita tafsir, kena ikat diri kita dengan kaedah bahasa Arab, kaedah tafsir, biar kita tak sesat. Kita belum sampai maqam lagi tafsir bil khawatir, tafsir bil ilhamat. Walaupun kita tidak menafikan perkara itu, ataupun tafsir bil isyarah. Jadi setelah kita faham yang dalam surah Al-Baqarah, cuba ambil yang dalam surah Ibrahim. Ulaika fi dhalalim ba'id. Cuba tengok penegasan yang ada dalam ayat ini. Pertama, didatangkan dengan jumlah ismiyah. Pertama. Yang kedua, didatangkan dengan isim isyarat. Yang ketiga, digunakan perkataan fi. Ambil perhatian huruf. Orang yang belajar balaghah, orang yang tak belajar tafsir Al-Quran, antara perkara yang dia kena ambil berat, setiap huruf-huruf ma'ani yang datang dalam Al-Quran kena tentukan apa maknanya. Kena tentukan apa maknanya. Jadi fi ini, dia asal maknanya zaraf. Zaraf. Dalam ayat ini, Allah mengatakan mereka itu di dalam kesesatan. Diumpamakan kesesatan itu bekas, mereka duduk dalam kesesatan. Mereka berada dalam kesesatan. Cuba tengok yang dalam surah Baqarah, ulaika ala, digunakan ala. Orang yang belajar tafsir, dia cakna, ini ala, ini fi. Apa rasa yang saya nak dapat daripada ala? Dan apa rasa yang saya akan dapat daripada fi? Tak sama. Fi memberi isyarat kepada orang-orang kafir yang begitu sifatnya tenggelam, berada di dalam, berlumur di dalam. Fi. Ini takkid yang ketiga. Fi. Kemudian dia berada dalam yang macam mana? Dalalin. Dalalin. Dalam ilmu balaghah, apakah faedah nakirah? Antara faedah nakirah nak menunjukkan satu benda tu besar. Contohnya, waridwanun. Ulama tafsir mengatakan dinakirahkan ridwan untuk menunjukkan besarnya rahmat dan keredaan Allah. Tetapi begitulah juga nakirah didatangkan kepada sesuatu isim juga menunjukkan kepada ihtiqar. Didatangkan nakirah kadang-kadang menunjukkan kepada ta'zim, kadang-kadang menunjukkan kepada ihtiqar. Maka dalam ayat ini, ulaika fi dhalalin, didatangkan nakirah. Ini dah keempat punya takkid nak terangkan buruknya mereka. Bukan setakat dalal itu didatangkan dengan nakirah, didatangkan sifat pula. Sifat pula. Yang mana sifat itu dia berfungsi sebagai sifat kasyifah. Dia berfungsi sebagai sifat kasyifah. Maka dia menunjukkan kesesatan itu banyak. Tetapi mereka ini berada di dalam kesesatan jenis apa? Kesesatan jenis yang jauh. Yang jauh, yang sesat, jauh di barat. Jadi ada lima unsur takkid dalam ayat ini untuk nak menerangkan orang kafir yang bersifat dengan tiga sifat tadi benar-benar berada di dalam kesesatan yang maha jauh. Kalau kita boleh terjemahkan, berada, bergelumang di dalam kesesatan yang maha jauh. Rasa itu dapat daripada nakirah. Ambil perhatian. Rasa itu dapat daripada sifat kasyifah.
Rasa itu dapat daripada fi yang menunjukkan kepada zaraf mazruf. Rasa itu dapat daripada jumlah ismiyah. Rasa itu dapat daripada isim isyarat. Ketika kita baca, kita cuba bayangkan, oh begitu jauhnya orang kafir yang sifatnya begini. Begitu jijiknya dia. Begitu mendalam, mendasar kesesatan mereka. Ulaika fi dhalalin ba'id. Ulaika fi dhalalin ba'id. Tetapi sayalah, setakat hari ni kita baca ni, tak adalah rasa makna. Rasa makna ulaika fi dhalalin ba'id ni, kalau nak rasa, kena belajar ilmu balaghah. Baru dia rasa. Kan? Ada kaedahnya. Ulaika fi dhalalin ba'id. Fi dhalalin ba'id. Sepatutnya yang disifatkan dengan jauh ni adalah orang. Dia panggil orang itu telah tersesat jauh. Tetapi di sini, kesesatan itu yang telah disifatkan dengan jauh. Ini pun salah satu daripada unsur balaghah. Ini pun salah satu daripada unsur balaghah. Kita belajar dalam ilmu nahu, ilmu balaghah, bila sepatutnya, contohnya kan, Zaidun adlun. Zaid adalah seorang yang adil. Sepatutnya kita kata Zaidun adilun. Tetapi kalau khabar itu didatangkan dalam bentuk masdar, maka dia ada unsur balaghah. Mubalaghah. Bukan balaghah, mubalaghah. Bila kita nak terangkan yang Zaid itu memang orang yang sangat adil, maka kalau terjemahannya dia jadi macam ni, Zaid adalah keadilan. Sepatutnya Zaid adalah orang yang adil. Keadilan ini adalah perbuatan. Keadilan bukan Zaid. Zaid memakai sifat keadilan pada dirinya. Tetapi kalau satu orang itu disifatkan, dikhabarkan dengan apa? Dengan masdar, maka nak menanyakan dia ini berada di puncak keadilan. Dia ini adalah simbol keadilan, sehingga seolah-olah dia itu keadilan. Itu cara balaghahnya. Dalam sastra pun ada kan. Satu kita kata engkau laksana bulan, satu kita kata engkaulah bulan. Lain tu. Ada beza dengan kita kata engkau adalah singa dengan engkau seperti singa. Ayat yang pertama lagi kuat daripada ayat yang kedua. Engkau seperti singa, engkaulah singa. Tak sama. Maka begitulah juga sepatutnya yang disifatkan dengan jauh ni orang kafir itu. Tetapi sekarang ini yang disifatkan dengan jauh itu adalah kesesatan itu sendiri. Kesesatan yang jauh. Jadi kalau kesesatan itu dah memang jauh, orang yang berada dalam kesesatan yang jauh itu memanglah dia sangat-sangat sesat. Nampak tak? Begitu dia punya makna dia. Ulaika fi dhalalin ba'id. Ulaika fi dhalalin ba'id. Kemudian telah ditakdirkan dalam tafsir Jalalain, dhalalin ba'id minal haq. Ulaika fi dhalalin ba'id. Tengok, ai minal haq. Ini cuba kita belajar salah satu daripada metodologi tafsiran Jalalain. Cara beliau lah, cara pengarang. Ada tafsir Jalalain ni ada dua orang pengarang. Satu Imam Sayuti, satu lagi Imam Mahali. Imam Mahali buat dulu, kemudian Imam Sayuti. Yang ini bahagian Imam Sayuti. Mengapakah ditakdirkan minal haq? Mengapa ditakdir macam tu? Kenapa? Sebab perkataan jauh ni, dia bukanlah benda yang lazim. Dia ada silahnya. Contohnya, dia ini jauh. Kan ayat itu tergantung. Dia ini jauh, tergantung. Bila tergantung,
Maka apa? Kita mesti akan tanya kan? Jauh apa? Jauh dari rumahnya. Jauh dari pemahaman yang betul. Jauh dari, itu rahsianya. Jadi, menjadi tugas mufassir, mentakdirkan benda yang dihazafkan. Itu salah satu tugas mufassir. Dia takdirkan benda yang dihazafkan. Maka, bila disebut mereka ini berada di dalam kesesatan yang jauh. Yang jauh. Kesesatan yang jauh. Jauh daripada apa? Jauh daripada hak. Kenapa ayat Al-Quran tidak sebut secara soreh? Ini pun satu lagi kaedah. Antara punca ataupun sebab dihazafkan lil qarinah. Dipanggil huzifa lil qarinah. Dihazafkan sesuatu kalimah kerana ada qarinah yang menunjukkan kepadanya. Kalau tak ada, kalau tidak ada pun perkataan minal haq, maka kita sudah maklum mereka ini jauh daripada apa. Takkan maksudnya mereka ini berada di dalam kesesatan yang jauh dari negeri mereka. Itu kan tak munasabah. Jadi walaupun dia hazaf ni bukan semua bagus, tapi dalam Quran banyak hazaf. Hazaf yang ada dalam Quran semua mempunyai nilai balaghah yang tinggi. Jadi antara perhatian kita, bila ada sesuatu yang hazaf, maka tugas mufassir kena zahirkan yang hazaf tu. Contohnya mufassir Imam Sayuti telah takdirkan ulaika fi dhalalim ba'id minal haq. Kalau tidak ada takdir ni pun kita fahamlah, kan disebut dhalal, lawan kepada dhalal hak. Itu takdir dia. Tanpa ada takdir pun diketahui. Maka dihazafkan minal haq kerana ada qarinah. Tak boleh dihazafkan sesuatu perkataan, sesuatu jumlah ataupun jawab syarat kalau tidak ada qarinah yang menunjukkan kepadanya. Tak boleh dihazafkan. Tak boleh dihazafkan kalau tidak ada qarinah yang menunjukkan. Kalau nak hazaf, mesti ada qarinah. Sama ada benda tu memang maklum, tak sebut pun maklum. Macam contoh ayat yang saya bacakan tadi, hatta tawarat bil hijab. Tidak disebutkan marja' dhamir, tetapi berdasarkan konteks dan penceritaan dapat difahami yang dimaksudkan dengan berselindung itu adalah matahari. Maksudnya Nabi Sulaiman bersama dengan kuda-kudanya sehinggalah tenggelam matahari. Bersembunyi matahari disebabkan hijab yang menutupinya. Okey. Anil haq, anil haq. Bukan min, anil haq. Sebab silah kepada ba'uda adalah an, betul. Silah kepada ba'uda adalah an. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sekarang ni kita sudah pukul 6:30. Baca ayat yang seterusnya sedikit. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ. وَمَا أَرْسَلْنَا, tak ada beza Nurzah. Dia punya silah yang betulnya an. Sebab ba'udah ni dia punya silah dia an, bukan min. Jadi dia tak adalah balawah min ke an ke, tak sama. Dia ba'udah an, ba'udtu an, qarubtu min. Itu cara dia.
Kalau qaruba min, kalau ba'uda an. Okey? Wa ma arsalna min rasulin illa bilisan. Lisan telah ditafsirkan dengan bilughati, lughah qaumihi liyubayyina lahum liyufhimahum ataupun liyufhimahum ma ata bihi. Lihat silsilah perjalanan ayat. Ayat yang pertama menerangkan diturunkan kitab kepada kamu, wahai Muhammad. Tugasnya untuk keluarkan manusia daripada gelap kepada cahaya, kepada jalan Allah yang pemilik langit dan bumi. Orang yang enggan mengambil jalan ini, maka dia berada dalam kecelakaan, berada dalam azab, dan makin jauh dia daripada jalan ini sehingga dia ingin memburukkan jalan ini, maka dia berada kesesatan yang jauh. Maka ayat yang kita telah baca telah menerangkan suatu ilmu bahawasanya kesimpulannya Allah menurunkan kitab. Kitab itu dia tidak diturunkan secara independen, tetapi ada orang yang tolong terang, ada orang yang tolong terangkan. Maka ayat ini menjadi dalil bahawasanya hadis adalah dalil. Walaupun kita tak nampak kan, dia ada dalil isyarat dia. Sebab apa? Quran tidak mengatakan bahawasanya, wahai Muhammad, kami turunkan kitab supaya orang semua baca kitab, dia amal daripada kitab tu. Tidak, tak sebut begitu. Kami telah turunkan kitab kepada kamu supaya kamu terangkan, supaya kamu keluarkan manusia daripada gelap tu, guna kitab lah. Maksudnya apa? Kamu jelaskan isi berdasarkan ayat yang lain. Litubayyina linnas, kan ada ayat yang lain. Litubayyina linnasi ma nuzila ilaihim. Ayat ini menjadi dalil setiap orang tidak istighna, tidak terkaya daripada perlu kepada Nabi. Maka sekaligus menjadi dalil menolak golongan Quranik yang mengatakan berpada dengan Quran tak perlu kepada Nabi. Bagaimana kamu mengatakan begitu? Allah sendiri mengatakan Quran ini diturunkan kepada Nabi, Nabi yang akan terangkan, Nabi yang akan keluarkan manusia. Maksudnya kamu tak boleh keluar daripada jalan gelap hanya dengan Quran ini sahaja, tetapi kamu perlu kepada ikhraj daripada Nabi. Nampak tak? Ayat ini sekaligus kita boleh menolak golongan anti hadis, kalau dia fahamlah ayat Quran, kalau dia faham bahasa Arab. Ayat ini menunjukkan tiada istiqlal bil kitab, bil Quran. Tak ada istiqlal bil Quran. Manusia tidak istiqlal bil Quran, tetapi perlukan litukhrijan nas, perlukan. Maka setelah diterangkan perkara ini, ayat yang kita dah baca ni menerangkan secara khusus kepada khitab itu kepada Rasulullah. Setelah menerangkan secara khusus, ayat menerangkan pula tentang umum. Maksudnya apa? Perihal Rasul dihantar untuk terangkan syariat ini, bukan hanya, wahai Muhammad, perkara ini bukan hanya khusus untuk kamu, tetapi juga juga berlaku kepada nabi-nabi yang lain. Itu dia punya munasabah dia. Perhatikan munasabah. Maka didatangkan pula pengkesahan secara umum. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Dalam ayat ini kita sebut secara ringkas sebab waktu pun dah habis. Pertama, menerangkan setiap rasul yang dihantar tugasnya menjelaskan wahyu Allah kepada manusia.
Maksudnya, dalam menghantar wahyu, Allah tidak hantar kepada setiap individu, tetapi menggunakan perantaraan Rasul. Oleh kerana Rasul menjadi perantaraan sampainya wahyu kepada manusia, kerja menyampaikan wahyu itu jadi besar. Sebab dia menjadi perantaraan kepada benda yang besar. Dan ada satu lagi perkara baru yang diterangkan di sini, bahawasanya Rasul, dia datang menjelaskan manusia, tetapi bilisani qaumihi, menggunakan bahasa kaum yang dia dihantar kepadanya. InsyaAllah kita akan baca esok hari berkaitan dengan ayat wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Okey? Liyubayyina lahum. Sebelum kita pergi kepada pelajaran esok, tengok sikit wa ma arsalna min rasulin illa bilisan. Ini jumlah hasar. Dalam balaghah, untuk memberi makna hanya saja, sama ada kita guna innama ataupun kita guna ma dan juga illa istisna. Okey? Yang pertama. Jadi ambil dulu dia punya sirah balaghahnya. Di sini didatangkan nafi dan juga istisna. Okey, itu yang pertama. Catatan untuk esok. Kemudian yang kedua, didatangkan dengan apa? Dengan min. Min yang kalau dalam nahwu dipanggil zaidah. Kita panggil silah. Tak apalah, panggil zaidah pun tak apa. Wa ma arsalna mir rasulin. Jadi mir rasulin ini dia adalah min zaidah ataupun min silah. Asalnya adalah wa ma memadai wa ma arsalna rasulan. Wa ma arsalna rasulan. Tetapi didatangkan min zaidah. Didatangkan min zaidah, dia ada makna lain. Jadi di sini ada dua takkid. Satu hasar menggunakan ma dan juga istisna. Yang kedua ada takkid dengan min. 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 Maknanya kalau min ni dalam bahasa Melayu, tidak ada seorang rasul pun. Dia pun tu. Boleh kita katakan min ini mewakili pun kalaulah terjemah dalam bahasa Melayu. Wa ma arsalna min rasulin, tidak ada seorang rasul pun yang kami hantarkan, ataupun tidak kami menghantarkan seorang rasul pun, melainkan bilisani qaumihi, dengan bahasa yang digunakan oleh kaum yang pertama yang dia dihantar kepada kaum tersebut. Wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu, tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyyati, bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun liqalbi inda jahli wa hirati, faya rabbi matti'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati, wa sahil alayya hifzahu thumma darsahu bijai wal ali was sahabati. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah menjadikan kita semua ahli Al-Quran. Wallahu a'lam.